Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 3 akan membentangkan ketulusan dalam jual beli atas talian. Saya Nurul Anis akan membincangkan tentang tema. Tema yang kami pilih ialah isu dan etika pembelian atas talian. Pembelian atas talian ini telah lama diperkenalkan bagi memudahkan mereka yang tidak ada masa untuk membeli di kedai atau barangan tersebut telah habis tidak terjual di kedai-kedai berhampiran mereka. Seperti yang kita harap maklum, setelah dunia dikejutkan dengan wabak COVID-19, pembelian atas talian ini merupakan salah satu cara untuk mengurangkan pergerakan keluar seperti yang disyorkan pihak Kementerian Kesihatan. Berdasarkan tema umum iaitu pembelian atas talian, tajuk spesifik yang dipilih untuk kajian ini adalah ketulusan dalam jual beli atas talian. Hal ini kerana perkara ini melibatkan pembelian barang di sebalik kaca mata elektronik. Keadaan barangan yang dibeli di atas talian adalah bergantung apabila barangan tersebut diterima oleh mereka. Pembelian atas talian ialah pembelian yang menggunakan internet bagi menghubungkan peniaga tanpa bersuah muka dan boleh berada beribu-ribu batu jauhnya. Pembelian atas talian aman mendatangkan keuntungan kepada peniaga. Oleh itu, pembelian atas talian menjadi popular pada era ini. Ia menjimatkan masa para pembeli untuk berjumpa dengan peniaga. Masalah yang menyebabkan kumpulan kami untuk melakukan kajian tentang jenayah penipuan di platform urus niaga e-dagang adalah kerana menurut kajian, jenayah ini semakin meningkat dari tahun 2019 hingga tahun 2020, iaitu dari 3511 kes kepada 5848 kes. Selain itu, jenayah ini turut menyebabkan kerugian kepada mangsa, terutamanya dalam bentuk wang ringgit. Contohnya, barang yang telah dibeli tidak diterima meskipun pembayaran telah dilakukan. Sekiranya kes jenayah itu tidak diselesaikan, wang milik mangsa susah untuk didapatkan kembali. Saya akan membentangkan objektif kajian. Untuk objektif kajian kami yang pertama ialah untuk mengkaji respon pengguna terhadap barang yang diterima berbeza dengan yang dibeli secara atas talian. Dengan perubahan gaya hidup yang semakin sibuk, kaedah pembelian dalam talian kini semakin mendapat tempat di hati pengguna. Pembelian secara atas talian dipilih sebagai langkah mudah untuk berbelanja bagi mendapatkan barang keperluan tanpa perlu beratur panjang di kaunter. Namun begitu, pembelian di atas talian masih lagi digunakan oleh individu yang tiada ruang masa untuk membeli di kedai, terutama pelajar dan bekerja. Isu seperti penipuan dan ketidakjujuran dalam pembelian di atas talian kerap berlaku. Tidak ketinggalan sekarang juga tersedia pelbagai platform membeli belah secara atas talian. Antara yang popular adalah Shopee, Lazada dan Zalora. Dengan adanya platform ini, ramai peniaga kecil maupun syarikat besar yang mempromosikan barang jualan mereka. Oleh itu, objektif projek kajian ini adalah untuk menekankan isu penipuan jual beli atas talian, untuk memberi insentif kepada masyarakat supaya tidak tertipu dengan penipuan ini. Berdasarkan isu yang timbul, dapatlah kita untuk mengenal pasti punca pembeli ditipu dalam pembelian barangan secara atas talian. Malah sekarang sudah terlalu banyak peniaga atas talian sampai ada kala membuatkan pembeli pening untuk membuat pilihan. Yang pasti, setiap pembeli akan terpukau dengan ayat-ayat memikat daripada peniaga dan pelbagai lagi tawaran menarik. Dengan kehadiran ramai peniaga atas talian yang bagaikan cendawan untuk musim hujan, terdapat segelintir peniaga akan cuba mengambil kesempatan ke atas pembeli. Dalam hal ini, pembeli perlulah sentiasa berwaspada dan jangan jadikan diri masa penumpang di atas pembeli. Seterusnya, kita haruslah mengambil tahu langkah-langkah untuk mengelakkan pembeli daripada ditipu terhadap barangan yang dibeli secara atas talian. Membeli belah di atas talian kini menjadi sebahagian daripada kehidupan kita. Malah perkara ini telah membuka lembaran baru dalam sektor perniagaan di negara kita. Terdapat pelbagai manfaat dapat dinikmati oleh kebanyakan orang dari industri perniagaan di atas talian ini. Namun, apa yang dibimbangkan ialah kes penipuan yang melibatkan produk tiruan, transaksi bayaran atau polisi suatu produk. Antara faktor yang diambil kira oleh pembeli ialah harga, perkhidmatan, keselesaan, kecakapan dan keselamatan. Walau bagaimanapun, terdapat kelemahan seperti tahap keselamatan yang rendah dari segi pembayaran dan perkhidmatan untuk mendapatkan maklumat terperinci mengenai produk tertentu. Jadi masalah ini
perlu ditangani dengan pelbagai langkah untuk mengelakkan pelanggan ditipu terhadap barangan dibeli secara atas talian. Justru itu, kita hendaklah mengukur tahap kesedaran pembeli berkaitan penipuan barangan yang dibeli secara atas talian dengan mempuaskan kempen kesedaran mengenai penipuan barangan dalam talian, terutama kepada golongan wanita dan juga warga emas bagi melihat mereka terjerat dengan kegiatan itu. Pengurusi Ikatan Komuniti Malaysia iaitu Tan Sri Lee Lamti berkata, berdasarkan laporan kes perempuan yang berlaku ketika ini menunjukkan ramai golongan itu terpedaya dengan penipuan yang diperoleh keuntungan mudah dan akhirnya terjerat kepada penipuan dalam talian. Jadi masyarakat perlulah sedar mengenali peranan mereka dalam membentuk kes penipuan di atas talian ini. Dan saya akan bagi kepada Metodologi Gadget. Halo puan dan kawan-kawan sekalian, saya Law dan saya akan membentangkan sedikit tentang metodologi kajian kami. So untuk metodologi kami akan mendapatkan rujukan ilmiah iaitu buku dan jurnal dan juga media masa iaitu artikel dari perpustakaan. Selain itu, kami juga akan mencipta satu Google Form dan mengedarkan kepada pelajar FDMK supaya mereka dapat berhati-hati semasa melakukan penipuan atas talian. So dalam Google Form itu kami ada 5 section. Section A adalah untuk responden mencatatkan maklumat diri sendiri mereka. Section B adalah mengkaji adakah barangan mereka yang beli atas talian sama dengan apakah barangan mereka yang menerima. So untuk section C kami akan mengenal pastikan punca penipuan mereka membeli secara atas talian. Section D adalah untuk mencadangkan langkah-langkah apakah yang kami boleh buat untuk mengelakkan penipuan pembelian secara atas talian. So untuk section yang last, kami akan mengukur tahap kesedaran pembeli kaitan dengan penipuan secara atas talian. Terima kasih. Untuk kumpulan sasaran pula, kami buka survey ini kepada pelajar UTM dan juga orang awam. Kami memilih 71 orang responden iaitu pelajar FDMK dari UTM dan juga orang awam dalam lingkungan umur 18 hingga 30 tahun ke atas. Pemilihan responden dalam kajian ini adalah berdasarkan pengalaman mereka semasa membeli barang secara atas talian. Kepentingan kajian ini adalah untuk memberi kesedaran kepada masyarakat tentang isu penipuan jual beli atas talian yang semakin berdewasa yang dapat memberi kesan kepada industri jual beli atas talian. Selain itu, kepentingan kajian ini juga adalah untuk mencari punca kejadian penipuan dalam aktiviti jual beli atas talian sekaligus untuk mengurangkan kes penipuan dalam aktiviti jual beli atas talian. Assalamualaikum, saya Nur Hidayah akan membentangkan dapatan kajian iaitu hasil makluman responden dari Google Form. Okey, dapatan kajian untuk maklumat diri responden sebanyak 71 orang responden yang diterima untuk maklumat ini. Itu untuk dari segi umur yang paling banyak 50.7% adalah 21 hingga 24 tahun. Yang kedua 30 tahun ke atas iaitu 25.4 atau 18 orang. Yang ketiga 18 hingga 20 itu 16.9 dan paling rendah itu 25 hingga 30 iaitu 7%. Itu sebanyak 5 orang. Jadi jantina yang kami terima adalah 67.6% adalah perempuan dan lelaki adalah 32.4%. So dari segi bangsa yang paling besar yang diterima adalah Melayu iaitu 78.9. Yang kedua Cina itu 14.1. Dari bangsa India juga 4.2% dan lain-lain. Masuk satu pekerjaan, majoriti responden kami adalah pelajar iaitu 53.5. Pekerja dari sektor kerajaan 18.3, swasta 19.7, sendiri adalah 2.8 dan tidak bekerja adalah 5.6. So yang kedua adalah section B, itu mengenai objektif 1. Objektif 1 ini adalah mengkaji respon pembeli terhadap barangan yang diterima berbeza dengan dibeli secara talian. Jadi soalan 1 ni menanyakan platform yang dibeli di atas talian yang kerap responnya digunakan. Itu yang paling tinggi adalah Shopee sebanyak 65
Lazada 27, TikTok 15, Carousel 4, lain-lain seperti Taobao, Zalora dan lain-lain juga adalah 4. Yang kedua, adakah anda pernah ditipu sepanjang melakukan jual beli di atas talian? Itu responden sebanyak 60.6 iaitu 43 responden berkata ya, dan yang tidak itu sebanyak 28 orang atau mewakili 39.4%. Yang ini jika responden berkata ya, berapa kali mereka telah ditipu semasa menjual beli di atas talian. Daripada kata ya itu melebihi 2 kali adalah 22.5, dan kurang daripada 2 kali termasuk yang tidak pernah dikenal sebanyak 75.5. Yang keempat itu menyatakan isu penipuan jual beli di atas talian yang pernah mereka hadapi adalah yang paling banyak adalah mendapat barangan yang berbeza daripada yang sepatutnya yang dipaparkan pada laman web pembelian itu sebanyak 24 orang. Yang kedua, tidak menerima barang semasa pembelian sebanyak 17 orang, dan yang lain menerima barangan palsu sebanyak 11 orang dan menerima kotak kosong sebanyak 5 orang. Yang lain-lain punya yang sebanyak 3 respondennya ada barangan yang lain dan 11 orang lagi tidak berkaitan. Yang kelima, menyatakan bahawa adakah mereka merasakan penipuan barang menjual ini di atas saya menjadi kebiasaan pada masa kini. Sebanyak 48 responden berkata ya. Tidak pasti sebanyak 19 responden iaitu 26.8% dan tidak oleh 4 responden iaitu 5.6%. Masa yang kedua, objektif 2 adalah untuk mengenal pasti punca pembeli ditipu di atas pembelian barangan secara atas talian. Yang pertama adalah platform jual beli di atas talian yang anda gunakan adalah selamat dan dipercayai. Majoriti berkata ya iaitu 80.3% dan tidak itu sebanyak 19.7%. So, yang kedua, adakah anda menyimak maklum malas berkaitan dengan barangan atau penjual tersebut daripada pembeli sebelum meneruskan pembelian? Majoriti berkata ya, itu keseluruhan 71% sangat setuju untuk memeriksa menyemak maklum malas tersebut. Yang ketiga, adakah anda mendapat maklumat penjual dan butiran barangan tersebut sebelum melakukan pembayaran? Majoriti berkata ya, itu 83% dan tidak sebanyak 16.7%. Dan keempat, adakah anda didesak oleh penjual untuk melakukan bayaran segera sebelum tempoh masa yang ditentukan? Majoriti berkata ya, itu 86.4% dan tidak sebanyak 13.6%. Selepas itu adalah pengiklanan produk yang menarik dan tempoh masa pembelian singkat membuatkan mereka turut melakukan pembelian tanpa semakan yang terlebih dahulu. 60.6% berkata ya dan tidak sebanyak 39.4%. Yang keempat itu section D, mengenai objektif 3, mencadangkan langkah-langkah mengelakkan pembeli daripada ditipu terhadap barangan yang dibeli secara atas talian. Yang pertama, memastikan platform jual beli di atas talian tersebut selamat dan boleh dipercayai. 47 responden berkata sangat setuju, 13 responden berkata setuju dan 5 responden berkata neutral. Maksudnya sama ada dia orang tak kisah setuju ke tak setuju. Dan seorang responden berkata sangat tidak setuju. So, yang kedua, memeriksa profil penjual atau kedai dari segi maklum malas, penilaian dan jumlah barangan terjual. Sebanyak 50 berkata sangat setuju, 10 setuju, 4 neutral dan yang tidak setuju ada 2 dan seorang yang sangat tidak setuju. So, yang ketiga, menyimak maklum malas pembeli sebelumnya mengenai produk tersebut. 48 responden sangat setuju, 9 setuju, 8 neutral dan 1 tidak setuju.
Yang keempat, memastikan laman web yang digunakan selamat dan dipercayai sebelum meneruskan pembelian. Berkata sebanyak 50 responden berkata sangat setuju, 11 berkata setuju, 4 tiada jawapan dan 1 tidak setuju. So, yang kelima, menyimpan rekod dan resip pembelian sebagai bukti untuk bersiap sedia jika berlakunya penipuan. 51 responden berkata sangat setuju, 8 berkata setuju, 6 dikatakan neutral dan 1 tidak setuju. Lepas tu, bahagian terakhir daripada dapatan kajian adalah Seksyen E, Objektif 4. Objektif 4 mengatakan untuk mengukur tahap kesedaran pembeli berkaitan penipuan barangan yang dibeli di atas talian. Yang pertama, iaitu memaklumkan kepada penjual jika barangan yang diterima salah atau tidak sama seperti yang sepatutnya. 51 responden berkata sangat setuju, 8 responden setuju, 5 dikatakan neutral dan 2 tidak setuju. So, yang kedua, meminta bayaran balik dan penukaran barang jika barangan yang diterima tidak sama dan seperti sepatutnya. Iaitu 50 responden sangat setuju, 7 setuju dan 8 neutral dan 1 sangat tidak setuju. So, yang keempat, membuat laporan kepada pihak kuasa jika tiada respon daripada penjual. Itu pihak khidmat pelanggan, iaitu pihak berkuasa seperti khidmat pelanggan platform tersebut atau polis. 42 berkata sangat setuju, 14 setuju, 8 neutral dan 2 tidak setuju. Maksudnya yang kelima, menyediakan maklum malas untuk rujukan pembeli akan datang sebagai bukti macam barang tu elok, macam tulus, ada ketulisan dalam barang beli tersebut. 44 kata sangat setuju, 14 setuju, 7 neutral dan 1 tidak setuju. Terakhir, membuat laporan berkaitan dengan penjual dan atau kedai tersebut kepada pihak kuasa untuk dikenakan tindakan. 48 kata bersetuju, 12 setuju, 6 neutral. Oleh itu, pada kesimpulan yang didapati daripada dapatan kajian adalah sebanyak 67.6% daripada 71 responden peka mengenai isu penipuan jual beli di atas talian. Lepas itu, majoriti responden didapati sentiasa berhati-hati semasa membeli di atas talian. Sebelum maklum balas ini juga macam mereka menyatakan bahawa mereka memeriksa profil penjual atau produk tersebut atau mengenai seperti maklum balas pelanggan yang sebelum ni pernah beli. Lepas tu, hampir keseluruhan responden sangat setuju terhadap cadangan langkah-langkah untuk mengelakkan penipuan. Maksudnya cadangan seperti macam sama juga responden pernah buat, memeriksa, maksudnya bercakap dengan penjual dulu betul tak dia menjual benda ni untuk mengelakkan penipuan. Terakhir, kebanyakan responden sedang mengenai isu penipuan di atas talian dengan menyuarakan isu ini. Sebab macam kebanyakan isu tersebut yang seperti macam kena tipu dapat barang lain, lepas tu macam duit sebab melibatkan duit pelanggan orang. Macam kenalah berani untuk menyuarakan benda-benda ni, jangan senyap. Jadi macam mungkin ada yang pelanggan yang akan datang akan terkena sebab mereka tak tahu perkara isu ni. Maksudnya mungkin ada yang dapat, ada yang tak dapat. Yang dapat tu mungkin cenderung dapat review situ. Okey, terima kasih.